Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Akhiram Husna binti Nasri. Saya kelas dari DP1J. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang gelatin. Apa itu gelatin? Menurut portal MyHealth, perkataan gelatin berasal daripada bahasa Latin, iaitu gelatus yang bermaksud keras. Gelatin adalah bahan semua jadi kerana tiada gelatin yang dihasilkan daripada proses sintetik atau ubah suai kimia. Manusia telah menggunakan gelatin sejak beratus tahun yang lalu. Pembuatan gelatin bermula dari usaha untuk menambah nilai sisa tulang yang biasanya tidak digunakan dan dibuang di rumah pemotongan haiwan. Gelatin merupakan suatu jenis protein yang dihasilkan dari rangkaian kolagen kulit, tulang atau ligamen haiwan. Kini, penggunaan gelatin semakin meluas di dalam industri makanan dan perubatan kerana sifatnya yang unik. Gelatin digunakan dalam industri farmaseutical, kosmetik dan juga teknikal. Tanpa gelatin, sesetengah produk tidak dapat dihasilkan. Saya Nurdilia Syarani binti Ahmad Mula daripada DP1J. Saya akan menerangkan pasal latar belakang. Gelatin, maksud gelatin adalah pembekuan. Gelatin merupakan salah satu bahan yang banyak digunakan dalam pembuatan makanan. Gelatin diperolehi daripada hidrolisis pada kolagen yang berasal daripada kulit, tisu penghubung putih dan tulang haiwan. Gelatin telah berfungsi secara meluas dalam industri makanan yang berfungsi sebagai penstabilan makanan, pemekan, pengemulsi, pembentukan gel, pengikatan air, pemendekatan, pemendakan dan pembungkus makanan. Gelatin juga ada digunakan dalam bidang perubatan, iaitu gelatin digunakan sebagai bahan pembuat kapsul. Selain itu, gelatin juga digunakan untuk kosmetik ataupun filem. Contohnya, isu-isu mengenai gelatin. Yang pertama, sebuah kopi gelatin babi ataupun kopi campur gelatin babi. Yang kedua, waspada kepada kapsul gelatin babi. Yang ketiga, jeli kulit babi. Dan yang keempat, marshmallow mengandungi babi. Semua yang gambar-gambar ni semua mengandungi gelatin, tapi sama ada gelatin tu adalah halal ataupun haram. Kalau rakyat Malaysia cepat membuat andaian sendiri, di mana kalau setiap makanan mempunyai gelatin tu adalah haram dimakan. Tapi tak semua gelatin adalah haram dimakan. Ada je gelatin yang halal dimakan. Kalau kita merasakan was-was terhadap makanan tersebut, kita tinggalkan. Contoh, dekat packaging tu ada tulis mengandungi gelatin, tapi gelatin yang halal. Kalau kita merasakan was-was terhadap makanan tu, kita kena tinggalkan makanan tu. Tapi kalau kita yakin dengan makanan tu, kita makan makanan tu. Kalau kita rasa was-was, kita kena tinggalkan sebab dia lebih. Kalau kita tinggalkan makanan yang kita rasakan was-was ataupun syubhah adalah lebih baik. Lebih baik untuk diri kita lah. Kalau kita yakin, kita makan. Kalau kita was-was, kita tinggalkan. Saya Nur Azmina binti Muhammad Nazri di PH 20212597. Saya akan membahaskan tentang kesan-kesan terhadap gelatin. Gelatin ini boleh menyebabkan standard sijil halal di Malaysia dipandang rendah oleh masyarakat dan menghancurkan kredibiliti pensijilan halal Malaysia di mata dunia. Kerasahan pengguna akan terjejas perasaan benci dan marah yang terpendam di hati oleh umat Islam terhadap pengeluar-pengusaha makanan bukan Islam. Kemarahan terpendam ini boleh mengancam keselamatan negara, walhal mungkin ada pengusaha yang benar-benar tulus dan berusaha memenuhi kriteria halal yang diperlukan. Isu halal dan haram ini amat sensitif bagi masyarakat. Hilang dan luntur kepercayaan rakyat terhadap institusi Islam seperti JAKIM dan agensi-agensi penguatkuasa
yang di bawah kelolaan kerajaan yang memberi kesan terhadap pemerintahan negara. Sepatutnya menteri yang berkaitan kepenggunaan dan bidang hal ehwal umat Islam perlu proaktif akan perkara ini. Penyalahgunaan logo halal juga melibatkan kesan terhadap umat Islam dari pelbagai agensi Islam secara berleluasa, termasuk 60% logo halal Jakim akan boleh merangsangkan lagi pengusaha makanan atau pemilik pasaraya yang majoritinya bukan Islam untuk mengambil jalan mudah, melanggar undang-undang dan mengenepikan soal halal dan haram yang boleh mewujudkan konflik agama dengan majoriti umat Islam dalam negara ini. Ini amat berbahaya dan sesungguhnya mencegah dari awal itu lebih baik untuk mengelakkan nasi menjadi bubur. Semoga pihak kerajaan, agensi berkaitan dan pengusaha industri makanan mengambil langkah drastik untuk mengatasi masalah ini demi kebaikan dan keharmonian semua secara bersama. Juga diharapkan pemilik dan pengusaha makanan bukan Islam yang jujur dan mematuhi undang tidak menjadi mangsa prejudis kerana konflik ini. Seterusnya, saya ingin menjelaskan tentang jelatin berdasarkan riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Berdasarkan maksud ayat di atas ialah sesungguhnya Allah dan Rasul telah mengharamkan jualan arak, bangkai, babi dan berhala. Seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa pendapat kamu tentang lemak bangkai? Sesungguhnya ia dilumurkan pada perahu dan dicarikan pada kulit-kulit dan orang ramai menggunakan lemak itu untuk nyalakan lampu di rumah." Rasulullah SAW menjawab, "Tidak boleh, ia adalah haram." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Semoga Allah memerangi orang-orang Yahudi. Sesungguhnya apabila Allah mengharamkan mereka dari lemak-lemak, lalu mereka mencairkannya, kemudian mereka menjual lalu memakan hasil jualannya itu. Semoga Allah memudahkan kita untuk mendapatkan rezeki yang halal dan diberikan." Seterusnya, saya akan menerangkan tentang solusi yang boleh dilaksanakan untuk mengatasi masalah isu gelatin. Yang pertama, pihak kerajaan harus mengurangkan pengimportan gelatin dari luar negara. Selain itu, pihak kerajaan juga harus menyekat gelatin yang tidak halal atau mengecekkan proses pengeluaran. Selain itu, pihak berkuasa juga harus membuat pemeriksaan dengan lebih kerap terhadap kilang-kilang pengeluaran gelatin. Seterusnya, pihak berkuasa juga harus mengeluarkan atau halal kepada syarikat pengeluar yang mengikut syarat-syarat dan standard prosedur dengan betul. Akhir sekali, masyarakat juga boleh membuat semakan status produk gelatin melalui laman web rasmi Jakim. Seterusnya, kita akan beralih kepada kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izzati Zakia binti Rosli daripada IP 1G. Kesimpulannya, pada realitinya bahawa isu penggunaan gelatin ini terdapat perbezaan pendapat dalam kalangan ulama Islam contemporary. Sebahagian mereka berpendapat bahawa protein dalam bentuk gelatin telah berlaku proses istihalah, iaitu perubahan di mana sifat-sifat haiwan yang diharamkan makan itu telah berubah secara sempurna kepada bahan-bahan yang dihalalkan makan secara umum seperti protein. Justru sebahagian ulama kontemporari mengharuskan memakan produk yang berasaskan gelatin haiwan sekalipun daripada sumber yang haram kerana telah berlaku proses istihalah. Hal ini sekalipun begitu tidak dapat menafikannya statusnya sekurang-kurangnya sebagai produk syubhat. Dalam hal ini, kita mengikut standard halal ditetapkan oleh bahagian Hak Halal Jabatan Kemajuan Islam Malaysia iaitu Jakim yang tidak menerima gelatin daripada sumber yang tidak halal untuk dimasukkan dalam produk makanan yang dilabelkan sebagai halal. Langkah berhati-hati ini perlu supaya masyarakat tidak terjebak dalam sebarang ancaman.